Okay, dah berapa lama akak mulakan perniagaan? Setahun yang lepas PKPP, mula berniaga pun sebab suami diberhentikan kerja. Oh, okay, jadi umur akak berapa sekarang? 31 tahun. 31. Okay, adakah perniagaan putu piring ni adalah pendapatan yang utama untuk family? Alhamdulillah buat masa ni itu memang pendapatan utama kami sekeluarga. Oh, tapi tak adalah untuk hujung minggu ada perniagaan lain juga ke ataupun bagaimana? Buat masa ni tak ada, tapi suami kadang-kadang dia ada jugalah macam panggilan part time. Contohnya macam dia seorang bekas welder. Kadang-kadang macam ada job-job welder yang perlukan dia untuk buat special part, dia akan pergilah. Tapi tu pun jarang-jarang lah semenjak kes semakin meningkat. Memang jarang-jarang lah, sebab nak masuk site bukan satu benda yang mudah. So jadi akak dah berkahwin, jadi berapa bilangan anak akak sekarang? 2 orang. 2 orang. Sepasang ke? Sepasang. Jadi siapa yang jaga mereka semasa akak dan suami pergi untuk berniaga? Kadang-kadang kami tempatkan dia di rumah parents akak. Lepas tu kadang semenjak PKPD ni ada anak jiran yang minta lah nak kerja, jadi kami pun berfikir kongsi rezeki. Dan kadang-kadang bila dia ada akak di rumah dengan anak-anak, abang akan keluar dengan adik tu ni. Oh, okey. Jadi disebabkan suami akak kena dibuang kerja oleh majikannya, jadi apakah yang membuatkan idea datang untuk membuka putu piring ni? Sebenarnya putu piring ni akak pernah kerja dulu, so buat part time masa umur 18 tahun. Jadi masa mula-mula berhenti kerja tu, kita orang decide juga benda apa yang nak buat, sebab waktu tu simpanan kita fikir cukup untuk beberapa bulan yang akan datang ni, sebab dengan kos hari hidup dekat bandar ni dengan anak-anak kecil lagi. Jadi kita orang terfikir, why not kita try balik berniaga benda yang pernah akak belajar. Lepas tu masa mula-mula tu takut juga kan, sebab yelah dalam tempoh PKPP ni semua orang terkesan takutlah macam sale macam mana apa semua. Tapi kita orang cuba, alhamdulillah setakat ni dapat sambutan yang baik. Okey. Jadi perniagaan putu piring ni adakah sepenuhnya di gerai tu ataupun ada ambil order di luar juga untuk online? Order di luar tu ada, tapi jarang lah. Kebanyakannya kami tumpu pada di gerai sahaja. Sebab kalau penghantaran ni bagi saya produk ni tak sesuai untuk penghantaran, sebab orang nak yang panas. Sebab bila kita hantar dia akan dah jadi ni. Okey. Sejak negara kita mencecah COVID-19, macam mana dengan penjualan putu piring ni? Ada banyak tak terkesan sebelum dengan selepas? Sebelum dengan selepas masih mula sebab pada awalnya kita PKPP yang awal. Sekarang ni kita ada lockdown lah, kita ada betul. PKPD lah lagi. Kes juga makin meningkat. So adakah terjejas banyak juga? Terjejas tu boleh dikatakan jugalah, sebab bila kita kena kecilkan waktu perniagaan, kita kena orang kata ikut SOP. Jadi bila PKPD ni orang pun patuh, takut nak keluar. Jadi satu rumah satu keluarga je yang boleh, satu rumah boleh seorang je keluar. Terjejas jugalah, tapi tak adalah banyak, dalam 30% macam tu lah. Okey, kalau akak tak kisahlah, boleh tak akak kongsikan berapa keuntungan harian perniagaan putu piring akak ni? Sebab akak buka daripada pukul 12 sampai petang dan 6.30. So kadang-kadang kita ada hujan ribut semua. Okey, macam mana kalau tiada yang musim cuaca yang cantik, pendapatan akak yang seharian berapa? Seharian selalunya kita kalau paling sikit pun total selalu kita dapat tak tolak modal untuk semua dengan gaji kita orang semua, sehari kita dapat dalam 200 lah. Tapi bila dah tolak itu, biasa tolak kita, walaupun kita kerja sendiri ambil juga gaji, barang-barang modal semua, kira sehari kita orang dapat untung tu dalam paling sikit dalam 80 macam tu lah. Itu paling minimum lah. Tapi kalau weekend alhamdulillah lah. Selalunya hujung minggu lah ramai. Betul. Okey, boleh tak akak ceritakan sikit tentang cara penyediaan putu piring ni?
dia dihasilkan daripada tepung beras. Tepung beras yang kita dah dikukus untuk pertama kali. Lepas kukus kita ayak. Lepas ayak kita akan kukus lagi sekali. Lepas tu bila dah kukus lagi sekali, maksudnya dia ada 2 kali ayak dan 2 kali kukus. Sebelum lepas 2 kali ayak 2 kukus tu, baru kita akan bawa di kedai dan buat yang ikut ni lah acuan dia tu. So untuk penyediaan kat rumah tu ada masa yang lama tak? Macam agak lama lah sebab nak tunggu dia kukus 45 minit. Lepas tu kita tak boleh terus ayak, kita kena biarkan dia sejuk dulu dalam 6-7-8 jam. Lepas tu baru boleh buat step keduanya. Lepas tu sebelum kita jual di kedai tu, dia macam lebih cantik kalau dibekukan semalaman. So putu piring ni macam nak bagi dia lagi cantik, lagi nampak ni yang semalaman tu ya. Okey. Untuk penyediaan berniaga, memang sepenuhnya akak ataupun suami ada bantu juga di dapur? Dua-dua buat. Dua-dua. Masing-masing tahu part masing-masing kan. So bagaimana akak mempromosikan gerai akak tu? Ada promote juga dekat social media ke, ataupun jiran tetangga saja yang tahu, ataupun hanya customer yang nampak yang mau belikan dan diorang akan stop lah untuk beli? Pada mulanya memang tak ada orang kata online marketing ke. Memang pada mulanya memang 100% berdasarkan pada gerai apa semua. Tapi bila macam bila di grup info setempat ni, bila dia cakap dia tanya itu ini, kebanyakannya banyak yang bagi feedback tu situlah. Itu salah satu marketing juga kan, free marketing juga kan. Tapi kalau nak online, nak iklan sendiri tu boleh dikatakan sangat jarang lah. Sebab satu, dia perlukan kemahiran, dan yang kedua tu macam bagi akak macam bila kita dah buat online, nanti orang akan minta untuk delivery. So benda tu akan sebab akak pun memang sepenuhnya suami isteri saja. Betul. So bila delivery tu kita dah kena ambil orang lain. Betul. Sebab kalau salah seorang tak ada, seorang pergi hantar, nanti proses dia akan jadi lebih lambat. Itulah. So macam disebabkan kita ni yang melanda COVID-19 ni, bila hujan ribut tu, yang cuaca tu, penjualan putu piring tu macam mana? Habis ataupun tidak? Ataupun akan rugi? Penjualan putu piring ni sebenarnya kalau waktu hujan tu sebenarnya alhamdulillah, sebab lagi hujan, sebab benda ni benda panas, orang akan makan time sejuk lah. Kalau time panas terik tu, waktu tu saya terbalik sikit, waktu tu yang dia akan kurang sikit. Dia terbalik. Tapi itulah antara cabarannya, macam mana kita nak kena buat juga dalam keadaan hujan, dan berniaga pun bawa gerai kemah kanopi, mana nak pegang. Tapi fikir balik, waktu tu je kita nak dapat extra kan. So tak nak kita orang buat jugalah tempat ni jugalah. Alhamdulillah setakat ni semua okey lah. Jadi selain katakanlah selepas habisnya COVID-19 ni, akan ada ke perancangan untuk memperbesarkan lagi perniagaan ni? Setakat ni memang ada. Dah macam orang kata, sambil-sambil berjalan tu adalah juga servis-servis tempat. Ikut ke hati, kalau boleh nak kembangkan lagi lah. Sebab ini bukan untuk jangka masa panjang, bukan hanya untuk saya atau suami, tapi kemungkinan ini boleh akan diwarisi kepada anak-anak kita yang akan datang macam tu. Memang ada, insyaAllah. Siapa tak nak yang berkembang lagi maju kan. Okay, ni the last question lah. Sekarang ni macam perniagaan putu piring ni memang perniagaan daripada pukul 12 sampai pukul 6.30. Pernah tak terfikir untuk masa yang pagi tu untuk membuat, mungkin ada orang berniaga pagi untuk bahagian kuih-kuih, nasi lemak dan sebagainya. Jadi dan di belah petang dia akan berniaga lain. So pernah tak akak dan juga suami untuk merancang buat benda tu? Sebenarnya sekarang pun memang ada. So, pagi-pagi akak akan buat kuih, hantar dekat gerai depan ni. Tak banyak lah, dalam 5-6 jenis lah. Sekurangnya dapat juga support duit tepi sikit-sikit kan. Makcik selalu ke datang beli putu piring kat sini? Selalu datang di sini. Makcik suka putu piring ni sedap.
Beginilah kehidupan seharian Nazrin Akilah Imran untuk menyara ahli keluarganya. Ia bukan mudah untuk meneruskan strategi perniagaan yang dirancang apatah lagi kelangsungan hidup. Namun usahawan harus kekal positif dan tidak berputus asa.